Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada uh, Encik Izzuddin. Dah masuklah Encik Izzuddin, Muhammad Izzuddin selaku kita punya bahagian teknikal, urusan teknikal yang menyediakan pautan dan juga urusan-urusan yang berkaitan dengan kita punya program sedia hands-on untuk Negeri Sembilan. Begitu juga kepada Cikgu Mira, Cikgu Mira yang bertindak selaku moderator kita pada petang ini, kepada Cikgu Zarina yang akan berkongsi pada petang ini. Jadi saya akan sambung sedikit lagi perkongsian saya tentang saya sambung yang minggu lepas lah apa yang saya dah kongsikan pada minggu lepas. Boleh nampak saya punya slide tu, Cikgu Merah? Boleh nampak doktor, boleh nampak clear. Clear. Suara saya pun clear. Ya doktor, suara doktor pun clear. Terima kasih. Jadi pada minggu lepas saya sudah berkongsi tentang prinsip instructional yang dikemukakan oleh Profesor Barak Rosenstein yang membincangkan tentang the principles of instruction, prinsip-prinsip instructional yang perlu diketahui oleh semua guru. Ini berdasarkan kertas beliau. Saya ingat saya dah sharekan dia punya pautan. Saya harap cikgu-cikgu yang mencuba untuk memperolehi artikel ini dapat memuat turun dan boleh meneliti lebih lanjut lah kandungan tulisan beliau. Sangat bagi saya banyak manfaat kalau cikgu dapat aplikasikan dalam dalam kita punya aktiviti, merancang aktiviti dalam mereka bentuk pengalaman pembelajaran anak-anak di sekolah kita. Jadi prinsip-prinsip ni bukan disediakan secara begitu. Dia adalah bahasa penekajian yang telah dilaksanakan oleh beliau tempoh yang agak lama. Ini di antara tokoh-tokoh sarjana pendidikan yang senior, Profesor Barak Rosenstein. Pada minggu lepas saya dah terangkan apakah prinsip-prinsip tersebut, yang menjelaskan bahawa menyemak kepahaman, CFU. CFU itu singkatan kepada Check for Understanding. Sebab check for understanding ni sangat penting untuk kita, sama ada kita buat di awal pengajaran untuk melihat apakah pengetahuan sedia ada anak-anak, ataupun kita nak lakukan di akhir pelajaran ataupun di akhir lesson. Bila saya sebut pelajaran tu, dia merujuk kepada lesson, pelajaran, bukan pembelajaran, pelajaran. Jadi kalau di awal kita nak tahu pengetahuan sedia ada, kalau di akhir itu dapat tak dia mengaitkan apa yang dia belajar dengan apa yang dia dah tahu. Itu di antara kepentingan kita menyemak kepahaman anak-anak, kepahaman murid-murid kita tentang apakah yang mereka akan pelajari ataupun apa yang telah mereka pelajari. Jadi satu aktiviti yang penting, boleh cikgu aplikasikan nanti. Dan saya juga telah menerangkan sedikit tentang dapatan-dapatan kajian yang dibuat oleh Profesor Sunshine
Di antaranya dari segi faktor kejayaan, boleh membantu proses pembelajaran berlaku dengan baik, okay, pada kadar yang tinggi, kadar kejayaan yang tinggi. Dan satu lagi ialah didapati bahawa guru yang kurang bertanya, okay, dikatakan sebagai guru yang kurang berkesan. Maksudnya kalau kita kurang bertanya, maksud kita tak banyak menyemak. Tidak banyak menyemak kepahaman murid. Tapi kalau kita banyak bertanya, kalau mengikut kajian beliau, kalau kita mengajar dalam tempoh 45 minit, 2/3 minit daripada 40 minit itu digunakan untuk kita menerang, menyoal dan memberikan contoh. Contoh ataupun kita modelkan apakah kandungan bahan yang kita nak kongsikan dengan anak-anak. Okay? Dan saya juga telah terangkan sedikit tentang prinsip kepentingan untuk kita menyemak kepahaman itu. Okay? Dan pada hari ini saya akan berkongsi tentang kaedah dia. Kaedah yang pertama, dia ada 5-6 kaedah. Saya petang ni saya nak kongsikan 2 dulu. Okay? 2 kaedah saja. Selepas tu saya nak ambil sedikit masa untuk menerangkan satu program yang penting yang saya fikir cikgu-cikgu nanti boleh terlibat dalam program berkenaan. Pertama, kaedah yang boleh digunakan, yang disarankan tadi oleh Ustaz Shine ialah bersoal jawab. Soal jawab ini maksudnya kita ada sesi soalan itu biasa dikemukakan kepada murid. Okay? Kalau teknik menyoal biasalah kita kemukakan soalan dan kita bagikan murid sedikit masa untuk berfikir, untuk memberi respon. Okay? Jadi kaedah yang disarankan dalam kajian tersebut ialah menggunakan dipanggil cold call. Cold call ni maksudnya panggilan dingin. Kita jangan sebut nama pelajar awal sebelum kita mengemukakan soalan. Kita kemukakan soalan dulu. Supaya semua anak-anak dalam bilik darjah tu berfikir. Ya? Kalau tidak nanti, kalau kita hanya tanya murid ataupun pelajar murid secara spesifik, kita kata, okey Ali, baru kita kemukakan soalan, maka yang berfikir hanya Ali seorang saja. Tapi kalau kita kemukakan soalan, okay, dan satu kelas itu akan berfikir, kita akan panggil sesiapa saja untuk memberi respon terhadap soalan berkenaan. Itu satu teknik yang disarankan dan didapati dia akan mendorong semua pelajar untuk berfikir. Baik, ingat ya, kalau tidak berfikir, tidak ada ingatan. Dia tak boleh ingat. Apa yang ingatan itu adalah merupakan sisa kepada pemikiran. Di awal-awal tu saya dah kongsikan. Okay. Memory is the residue of thinking. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Profesor Daniel Wellingham. Okay. Okay. Jadi, selain daripada itu, biasanya bila kita bertanya soalan, kita jangan berhenti setakat tu saja. Mesti ada susulan dia. Okay. Susulan ni. Saya sekejap sebab tutup saya punya sekejap. Tak maaf ya, saya tutup tingkap bilik, saya onkan aircon lambat sikit lah. Lupa tadi. Okey. Jadi kita mesti ada soalan susulan bila kita mesti mungkin soalan di awal itu hanya minta
pendapat ataupun minta anak-anak menjelaskan sesuatu perkara menggunakan ayat mereka sendiri. Kemudian kita susulkan dengan soalan contohnya, mengapa anda fikir begitu? Penerangan ataupun penerangan terhadap soalan berkenaan akan menunjukkan satu tahap kepahaman. Anak-anak ni, anak yang kita tanya terfaham ataupun tidak tentang apa yang dia jawab tadi. Dia boleh terangkanlah. Okey? Sebab tu pentingnya kita ada soalan susulan. Okey. Kerana mengapa kalau katakan soalan apa ni, soalan siasatan kita panggil, soalan apa ni, dia panggil investigative question. Okey, mengapa dia kata begitu, mengapa benda ni benar dan sebagainya. Sebab dia akan dapat memberikan impak yang tinggi terhadap kedalaman kepahaman pelajar atau murid kita, dan dalam masa yang sama membantu mereka untuk mengaitkan apa yang mereka telah pelajari, pengetahuan yang mereka telah perolehi dengan apa yang telah mereka tahu. Skema ni berada di dalam ingatan jangka panjang. Okey, itu kaedah yang pertama. Kalau kita ingin menyemak kepahaman. Kadang-kadang dia tak faham, dia hanya mengulang balik ayat-ayat, perkataan demi perkataan. Dia tak menggunakan perkataan dia sendiri. Okey? Mungkin dia mengingat saja. Dia tak faham. Dia faham ni dia boleh explain, dia boleh menghurai, dia boleh menerang, dan dia boleh mengemukakan pendapat-pendapat dia sendiri. Okey. Yang kedua, teknik yang kedua untuk kita menyemak kepahaman ini ialah dengan cara kita membuat pembetulan terhadap kesilapan. Okay, membuat pembetulan ni sangat penting dan dikatakan sebagai satu kaedah yang sangat cekap dan berkesan. Okay? Kerana kalau di antara cara aktiviti yang disarankan ialah kita cuba kongsikan bahan, kalau dalam bahasa mungkin petikan dan sebagainya. Okay? Dalam subjek lain tu pun fakta-fakta yang dikemukakan. Dalam perkongsi bahan-bahan berkenaan terdapat kesilapan konsep. Okay? Itu disengajakanlah. Cikgu sengaja letakkan kesilapan tu ataupun kesilapan di segi prosedur. Tengoklah pengetahuan tu factual knowledge ataupun procedural knowledge. Pengetahuan ni ada dua kan. Satu factual, satu lagi procedural. Kalau factual tu dia kata declarative knowledge. Procedural knowledge ni macam dalam bahasa banyak menggunakan pengetahuan bersifat prosedur. Okey? Jadi kita minta dia kena pasti kesilapan tersebut dan suruh mereka buat pembetulan. Okey, jangan berhenti setakat tu. Kumpulkan balik pembetulan-pembetulan yang telah dibuat oleh murid. Kita minta kawan-kawan dia yang lain untuk menyemak. Sama ada dia kesilapan tu dapat dikenal pasti. Okey, betul kesilapan yang dikenal pasti itu betul dan pembetulan yang dicadangkan tu pun betul. Jadi itu satu cara yang dikatakan sangat very efficient and effective, berkesan dan cekap untuk kita menyemak kepahaman murid. Itu dua teknik yang boleh cikgu-cikgu gunakan untuk menyemak kepahaman anak-anak tentang apa yang dia telah pelajari. Sebab kalau kita tak semak, kita tak tahu mereka dah belajar ke belum. Kita takut dia berlaku apa yang dikatakan fenomena non-learning. Nampak dia aktif dalam aktiviti. Sebenarnya dia tak mempelajari apa yang sepatutnya mereka pelajari. Okey, boleh Okey. Saya ingat itu saya perkongsian nak sambung tentang apa tu,
The Principle of Instruction oleh Barak Rosenshine itu, ada sedikit masa, saya minta sedikit masa untuk menerangkan tentang satu program yang dipanggil sebagai bimbingan instruksional, program bimbingan instruksional. Pengenalan kepada program ini telah pun dilaksanakan pada 2 minggu lepas, siri yang kedua. Minggu sebelumnya itu adalah siri yang pertama. Okey. Jadi saya ingat saya salinkan apa ni. Ini rakaman dia. Kalau cikgu mungkin termasuk tak berkesempatan untuk terlibat, kalau cikgu boleh capture pun boleh. Tapi saya nak cuba masukkan dalam chat ni. Saya stop sharing dulu, saya masukkan link ke dalam chat lagi senang. Okey. Chat ni. Nanti cikgu boleh semak. Okey, saya dah masuk dalam chat. Kalau cikgu nak semak balik sesi pengenalan tentang program itu, cikgu boleh tengok video berkenaan. Dia dalam 1.5 jam jugalah dia punya penerangan tu. Nah, ini sesi yang pertama pada 31 Oktober. Sesi yang kedua pada 7 November. Okey. Minggu lepas. Selasa yang inilah, Selasa yang lepas ni. Kita hari ni 9/7, hari Selasa yang lepas. Dalam program bimbingan instruksional ini yang dianjurkan oleh CDL, kita akan mulai pada saya terangkan sikit. Program ini melibatkan program pentauliahan. Kalau cikgu berminat untuk menjadi pembimbing instruksional, instructional coach, ini adalah program certified instructional coach yang dianjurkan oleh CDL, dan CDL adalah merupakan pusat pentauliahan kepada program ini nanti. Okey. Dia punya pendaftaran program ini akan dibuka pada 15 Disember yang akan datang. Okey. Untuk kohort yang pertama, dan mulai bulan Januari sesi perkongsian latihan teori, dari segi teorinya akan dikongsikan selama 4 bulan. Program ni, keseluruhan program ni mengambil masa lebih kurang 2 tahun untuk mendapat pentauliahan itu. Okey. Paling 2 tahun tu okey lah. Dulu kami buat dengan dengan University Kansas, kami buat selama 3 tahun. Ini kita dah kita dah, sebab oleh kerana kita lokal kan, jadi kita boleh bantu memberi sokongan dan sebagainya lebih cepatlah. Cikgu-cikgu boleh mendapat pentauliahan. InsyaAllah pentauliahan itu akan mendapat pengiktirafan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Makanya risau yang itu. Ya. Jadi kemudian nanti selesai saja kita punya sesi teori itu, cikgu akan pergi ke sekolah melaksanakan amali bimbingan instruksional. Amali selama dalam semasa amali itulah akan menyediakan portfolio bimbingan. Dia punya nanti, ada dia punya cara-cara untuk menyediakan portfolio untuk menunjukkan bahawa cikgu-cikgu telah melaksanakan bimbingan dengan guru yang lain. Guru tu mungkin guru yang ada kat sekolah cikgu sendiri ataupun sekolah yang berhampiran lah. Jangan pergi cari sekolah yang jauh-jauh. Kan nanti kita ada masalah dari segi masa dan sebagainya. Jadi selepas lengkap saja, batu dia punya penyediaan portfolio tu Mei 2024 sampai April 2025, dekat setahun kan. Sebab lama proses tu. Sebab kita nak tengok bimbingan itu memberi impak bukan saja kepada guru tetapi juga kepada murid yang
terlibat dengan guru yang berkenaan. Okey. Jadi kita jangkakan insya-Allah, okey, bila cikgu dah hantar saja portfolio akan disemak oleh pembimbing jurulatih yang telah juga bertauliah, tapi tauliah tu kita perolehi daripada Universiti Kansas, okey, di bawah kumpulan ICG, Instructional Coaching Group, di bawah Dr. Jim Knight, oleh Jim Knight, Dr. Jim Knight daripada Universiti Kansas. Jadi pentauliahan tu kita jangka akan berlaku pada insya-Allah pada November ataupun Disember 2025. Jadi lepas tu in between tu nanti kita ada lagi kohort yang kedua. Penyertaan adalah percuma. Percuma. Cikgu tak perlu risau dari segi tak ada apa-apa bayaran. Okey? Macam kami dulu kena bayar lebih 5,000 seorang. Kerana saya semak yang terkini ini, kalau nak buat dengan Universiti Kansas tu lebih kurang RM10,000. Jadi dengan CDL ni, tuan-tuan boleh dapatkan secara percuma. Sebab tu saya kata ini peluang yang sangat baik untuk tuan-tuan cikgu-cikgu semua ikutilah program bimbingan instruksional CDL yang akan bermula pada tahun hadapan. Pendaftarannya akan kita kongsikan nanti melalui sama ada siapa yang dah mendaftar dengan sesi 1 dan 2 tu akan kita hantarkan dia punya pautan pendaftaran. Yang lain yang nak terlibat boleh dapatkan nanti pautannya itu daripada laman web Cognitive Dots Learning. Dia punya alamat dia Cognitive Dots Learning ini. Okay. Nanti cikgu boleh pergi ke pergi ke cognitingdots.my. Okay, http cognitingdots.my. Itu dia punya website dia. Nanti ada pautan yang menunjukkan program bimbingan instruksional untuk pendaftaran terlibat sebagai pembimbing instruksional batauliah. Kita ada 2 jenis peserta. Satu peserta yang aktif, maksudnya dia nak go for the certification. Satu lagi ialah peserta yang pasif, setakat nak dengar saja, nak dengar teori-teori yang akan dikongsikan. Banyak nanti kita ada 16 topik nanti kita akan kongsikan, mungkin lebih. Kita tengok nanti macam mana perkembangan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga setakat itu dulu perkongsian saya. Kalau boleh, sebab saya nak galakkan yang guru-guru muda ni untuk terlibat dalam program bimbingan instruksional ni, jadi sebagai instructional coaches. Sebab kalau kita jadi coach, kita dapat sokong diri kita dan juga rakan-rakan kita yang lain, ya. Jadi kalau boleh, kalau satu daerah tu kalau boleh buat satu tim, jangan seorang-seorang. Seorang-seorang tu nanti kita susah nak menyiapkan tugasan-tugasan yang akan untuk menyiapkan portfolio tu. Tapi kalau kita buat dalam bentuk tim, kita boleh duduk berbincang dan sebagainya. Saya ingat itu setakat itu dulu perkongsian saya. Terima kasih pada perhatian yang telah diberikan. Saya serahkan kepada Cikgu Mera untuk perkongsian seterusnya. Terima kasih, Doktor. Doktor dengar suara saya? Boleh. Okey. Terima kasih, Doktor. Doktor, sebenarnya saya dah mendaftar untuk yang kursus untuk coaching tu, tapi belum lagi tengok video. Okey. Selamat petang. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam ABC, anak baik lagi cerdik. Salam PDWin, #7K dan Up Negeri. Terlebih dahulu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Mustafa yang telah berkongsi dengan kita pada hari ini mengenai CFU yang telah memberikan yang telah memfokuskan dalam 2 bahagian, iaitu soal jawab dan juga membuat pembetulan untuk memastikan
proses of learning berlangsung tanpa sebarang masalah dalam kelas. Okey, terlebih dahulu sebelum memulakan majlis perkongsian kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan pembentang kita pada hari ini. Okey, pembentang yang ke-21 hari ini. Okey, iaitu Puan Zarinah binti Adenin dari SMK Tanah Merah, Prodiksen Negeri Sembilan, yang juga merupakan sekolah feeder bagi SJKT Mugundan. Hai Puan. Okey, hai. Okey, hari ini Puan Zarina akan membentangkan mengenai amalan pengurusan bidang kemanusiaan di sekolah. Okey, izinkan saya untuk membacakan sinopsis bagi tajuk pembentangan Puan pada hari ini. Guru kanan mata pelajaran berperanan sebagai pemimpin pertengahan MLT yang bertanggungjawab dalam pengurusan kurikulum dan pentadbiran di sekolah. Pengurusan bidang yang cekap akan meningkatkan lagi kecemerlangan akademik dan sahsiah murid selari dengan transformasi sekolah TS25. Okey Puan, Puan JPK 1 ke? Saya sekarang JPK co-curriculum. Oh, okey. Oh, saya first time Puan berurusan dengan guru sekolah menengah. Jadi moderator untuk guru sekolah menengah. Saya pun nervous sikit sebelum ni semua Apa sama sekolah rendah kan. Okey Puan, the stage is yours. Puan boleh membentangkan. Puan jangan risau. Kalau ada apa-apa soalan nanti saya akan stop Puan dan tanya. Okey Puan? Okey. Puan, the floor is yours. Okey, thank you. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya harap semua yang berada dalam ni boleh dengar ya suara saya. Boleh Okey. Puan, loud and clear. Okey, terima kasih. Okey, yang berusaha koordinator Dr. Mustafar Abdul Majid. Okey, yang dihormati Puan Mira, anak perempuan suami Welu, yang menjadi koordinator bagi perkongsian pada hari ini. Okey, sebelum tu saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Zarinah binti Adenin. Sekarang memegang jawatan sebagai penolong kanan co-curriculum, baru saja ya dilantik pada 16 Mac 2023 ya. Jadi sebenarnya saya ada pengalaman selama 3 tahun memegang jawatan sebagai guru kanan mata pelajaran bagi bidang kemanusiaan ataupun sains sosial ya. Jadi sebenarnya pengalaman saya dalam bidang pendidikan selama 18 tahun. Sebelum ini saya pernah menjadi pensyarah co-curriculum di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan selama 5 tahun. Itu pada tahun 2018 saya berhijrah balik semula ke sekolah iaitu di SMK Tanah Merah sehinggalah kini ya. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan tajuk yang telah diberikan tadi. Sekejap ya saya. Okey, saya harap semua guru yang ada boleh nampak ya slide yang saya telah sediakan. Boleh Puan, nampak Puan. Okey, terima kasih. Okey, sebenarnya saya mendapat watikah sebagai guru kanan mata pelajaran pada 1 Disember 2019. Jadi bermula daripada pelantikan saya menjadi guru kanan mata pelajaran ini, saya telah membuat kajianlah di dalam bidang saya ini, di bidang sains sosial ataupun kemanusiaan, apakah kelemahan ataupun kekurangan yang perlu saya perbaiki untuk saya tambah baik dalam bidang kemanusiaan ini. Ya, jadi pada tahun 2020 saya telah membuat perkongsian amalan terbaik iaitu pemimpin pertengahan dan guru yang dibimbing pada tahun 2020 di peringkat daerah Prodiksen. Ya, jadi ini, alright. Okey, sebenarnya di sekolah SMK Tanah Merah ini keseluruhan jumlah pelajar adalah 618 pelajar. Yang majoritinya pelajar adalah berbangsa Cina,
seramai 281 pelajar, pelajar Melayu 137 pelajar, selebihnya pelajar India. Dan ini adalah merupakan carta organisasi dalam bidang kemanusiaan. Jadi di bawah bidang saya ini terdapat 8 panitia yang saya uruskan dan seramai 17 guru di bawah dalam panitia ini. Jadi ada subjek sejarah, geografi, moral, PJ, PSV, pendidikan Islam, tasawuf Islam. Pada masa itu ada PSK, tapi PSK ini sekarang ni telah dimansuhkan, tiada lagi subjek tersebut. Okey, objektif saya sebagai ketua bidang yang baru pada ketika itu, saya telah memfokuskan kepada 3 perkara utama, iaitu kecemerlangan akademik. Saya memfokuskan kepada kemenjadian murid, di mana kesemua subjek SPM lah, terutamanya sejarah, dalam subjek sejarah, pendidikan Islam, pendidikan moral, saya menyasarkan GPMP di bawah 5.0, dan peratusan untuk layak sijil ini kita targetkan lebih 80%, dan untuk PBD kita sasarkan sekurang-kurangnya pelajar mencapai tahap penguasaan 3. Yang kedua, saya sasarkan pengurusan panitia, bagaimana saya perlu memperkasakan panitia, memastikan panitia lengkap dengan keperluan PDPC pembelajaran abad ke-21, pengurusan kewangan panitia yang lebih efektif, pelaksanaan program yang kita telah takwimkan, dan kebanyakan bidang saya ini ada banyak bilik-bilik khas, dan lengkap dengan BBM selaras dengan sekolah TS25. Dan yang ketiga, kecemerlangan kepimpinan dan pengurusan. Jadi di bawah kepimpinan saya menjadi pemimpin yang berkualiti lah, serta berwawasan, di mana saya boleh membimbing, meningkatkan kompeten guru supaya mereka beraspirasi tinggi, dan secara langsung membantu pentadbiran sekolah mencapai visi dan misinya. Okey, ini adalah sebenarnya peranan guru kanan mata pelajaran untuk semua subjek, maksudnya untuk semua bidang lah, apa-apa bidang. Kalau di sekolah menengah, untuk pengetahuan guru-guru di sekolah rendah, kita ada guru kanan mata pelajaran untuk bidang kemanusiaan, sains, matematik, bahasa dan TVET. Jadi ini adalah peranan guru mata pelajaran membantu menguruskan dalam hal kurikulum dan pentadbiran, dan kebiasaannya kita membantu penolong kanan akademik dan pentadbiran menguruskan berkaitan dengan pengurusan kurikulum. Selain daripada itu, membantu pengetua menyelia menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dalam bidang, mengadakan program, pelbagai program yang kita jalankan, sebab kita melibatkan pelajar dan kita harapkan akademik dan sasiah pelajar tadi selaras dengan transformasi sekolah TS25. Membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan pendidikan yang berkaitan dalam bidang. Okey, ini adalah kebiasaannya teori yang kita boleh relatekan ataupun kita kaitkan daripada pengasas-pengasas yang sebelum ini, bagaimana pengurusan ini adalah satu proses sosial dibentuk untuk mendapatkan kerjasama dan penglibatan ahli-ahli sebuah organisasi untuk mencapai satu matlamat. Jadi karakteristik sebagai seorang ketua atau pemimpin ini perlulah kita perlu ada sikap-sikap yang bagus sebagai pemimpin, supaya kita dapat membimbing guru-guru di bawah bidang kita. Okey, ini adalah bagaimana fungsi pemimpin yang baik. Jadi bila ada perancangan, di dalam perancangan bidang, saya telah merancang apa program yang dijalankan kepada semua panitia dan bagaimana mengelola, memimpin dan mengawal dari keseluruhan. Kalau ini kita lihat sebagai PDCA, Plan, Do, Check dan Action, dan keseluruhan keterampilan yang diperlukan oleh pengurus ataupun pemimpin, mestilah seorang yang boleh merancang dan mentadbir
kerja berpasukan, berpengetahuan. Sebagai ketua bidang dia mesti ada pengetahuan sebab kita nak kita nak membimbing guru-guru di bawah kita terutamanya dalam coaching and mentoring, tindakan yang strategik, berkomunikasi dan menguruskan diri. Okey, di dalam bidang kemanusiaan ini saya telah mewujudkan brosur. Brosur ini mengandungi visi misi dan maksudnya sesiapa pelawat ataupun mana-mana pegawai yang hadir datang, kita boleh pamerkan apakah visi misi yang kita fokuskan untuk bidang ini dan program-program yang terkandung ataupun yang kita jalankan dalam bidang kemanusiaan ini. Okey, ini berkaitan dengan di sini untuk panitia pendidikan jasmani dan kesihatan ini kami menghadapi masalah berkaitan bilik alatan ini telah perlu diubah ke tempat yang lain disebabkan pembinaan dewan yang baharu. Jadi kami telah pergi melawat ke sebuah sekolah di SMK Bukit Kepayang Seremban membuat lawatan penanda aras. Okey, makluman semua, sekolah ini telah memenangi pertandingan bilik khas, pertandingan bilik khas peringkat negeri 9 untuk pertandingan bilik alatan PJK. Jadi susulan daripada lawatan tersebut kami telah merancang untuk menceriakan bilik alatan PJPK di sekolah kami. Jadi kami telah memilih sebenarnya dalam mesyuarat panitia, kami telah merancang apa yang akan kita ceriakan ataupun kita buat di dalam bilik PJPK yang baharu tadi. Dan sekolah kami telah dipantau oleh pegawai daripada pejabat Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan untuk pelaksanaan SOP untuk ujian kecergasan segak. Right? Okey, seterusnya berkaitan dengan keceriaan bilik PJ ini. Okey, kalau kita lihat bagaimana okey, nampak tak saya punya ni? Nampak Puan, nampak. Okey. Jadi kalau kita lihat sebenarnya keceriaan itu kita telah rancang dan kita telah maksudnya kita lakukan perancangan dengan teliti supaya pelaksanaannya siap, siap pada masa yang telah ditetapkan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya bilik tersebut yang kita pilih adalah bilik kemahiran hidup yang tidak digunakan. Jadi saya telah memohon kepada pengetua lah untuk mengadakan ataupun membina satu bilik alatan bilik PJK yang baharu. Jadi kalau kita lihat sebelum itu, bilik ini dia merupakan satu bengkel pipe, kemahiran hidup bengkel pipe yang tidak digunakan. Macam kat bawah tu seorang cikgu tu dia sedang memecahkan ada kepala pipe, ada sinki dan sebagainya di dalam bengkel tersebut. Jadi kami laksanakan proses ini agak lama jugalah bersama guru-guru dan juga pelajar, proses menceriakan. Kalau dilihat sebelum bilik diceriakan macam ni keadaan dia, sebuah bengkel, dan proses melaksanakan ini pun mengambil masa beberapa bulan lah. Okey, ini adalah hasil setelah kita lakukan keceriaan bilik alatan PJPK ini. Kita menempah papan tanda, kemudian kita adakan peraturan dan jadual bertugas, carta organisasi, ada kaunter pendaftaran, ada rak untuk penyusunan peralatan, ada ruang bacaan, peralatan ujian kecergasan segak, dan pengurusan fail-fail yang berkaitan dengan panitia PJK.
Okey. Okey. Jadi panitia PJK ini telah melakukan inovasi peralatan PJPK. Untuk makluman semua, mungkin di sini ada guru-guru PJK, peralatan untuk ujian kecergasan segak ini agak mahal juga ya. Jadi sebagai menjimatkan kos ya, saya merancang bersama guru-guru membina alat jangkauan melunjur menggunakan bahan-bahan yang terpakai ya. Ada meja kayu yang tidak yang telah tidak digunakan ya, mungkin ada meja yang patah dan sebagainya. Jadi kami gunakan semula untuk kita bina, kita buat alat jangkauan melunjur ya. Sebenarnya kalau kita beli alat jangkauan melunjur ni harga dia mahal jugalah, beratus-ratus ya. Okey, jadi kita bina ni, kita hanya membeli pita tip ukur baju tu dalam untuk satu bangku tu kita gunakan 2 ya. Jadi kita boleh gunakan jadi di sini macam jimat kos ya. Okey, untuk dalam subjek PJ ada untuk kemahiran merejam lembing ya. Jadi kita tidak menggunakan sebagai untuk pengajaran PDPC dan PJ ni kita menggunakan kayu ya. Kayu batang mop tu, jadi kita beli dan kita lilit bahagian tengah untuk sebagai pemegang ya. Sebagai ini kita nak buat latih ansur maju ya. Dan kita sediakan pelajar membina BBM pelajar ya. Dan kita juga ada projek pada pelajar itu kita buat mini hurdle ya. Kalau kita nak beli mini hurdle tu kadang mahal, jadi kita menggunakan batang pipe PVC. Jadi ini pun kita bagi tugas kepada pelajar ya. Okey, dan lagi satu untuk ujian kecergasan segak ya. Untuk ujian naik turun bangku ya. Jadi kat sini saya telah merancang kita macam membinalah satu bangku simen yang kekal di hadapan bilik PJ tersebut, di mana apabila tidak digunakan pelajar boleh berehat ya, duduk di atas bangku tersebut, dan pada satu sesi pada 2 bangku tersebut boleh dijalankan seramai lebih kurang 12 ataupun 15 orang ya, untuk melakukan ujian segak. Dan di ruangan luar laman laluan jalan kaki laluan tersebut kita buat laman cergas ya, permainan tradisional ya. Kat situ ada dam haji, main teng-teng ya, ada permainan dam macam dam ular ya. Jadi apabila kadang-kala pelajar ni dia rasa bosan, dia rasa dah boring nak main, jadi dia boleh buat permainan tradisional ini ya. Memang tak mustahil lah, ada pelajar dia tak tahu nak macam mana nak main ting-ting itu ya. Sebab sekarang pelajar ni dia sibuk main dengan gadget ya. Okey, ini adalah untuk brosur panitia PJPK ya. Sebenarnya pada setiap panitia saya mengarahkan semua panitia membuat brosur untuk panitia masing-masing dan dimasukkan ke dalam fail panitia masing-masing. Ini adalah salah satu contoh yang untuk panitia pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan ya. Jadi ada carta organisasi dia, dan biasa kat sini kalau dalam PJK ni ada untuk apakah keperluan segak ya. Okey, seterusnya dalam bidang kemanusiaan ini ya, saya perlu memperkasakan semua guru-guru di dalam bidang kemanusiaan ini. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah latihan dalam perkhidmatan ya. Jadi pada tahun 2020 ya, saya telah dipanggil lah ya, ni untuk mendapat bimbingan pendekatan modular PDPC bersama pegawai SIC ya, Puan Hajah Suzalin daripada PPD Port Dickson ya. Bagaimana kita nak melaksanakan bengkel modular ya. Jadi pendekatan modular dalam PDPC ini adalah membolehkan guru dia menyusun atur tajuk-tajuk dan standard ya, mengikut kesesuaian ya. Jadi pendekatan ini membolehkan pelbagai teknik dan kaedah dilaksanakan mengikut keupayaan dan kesepaduan ya,
dalam modular PDPC ni, ya, penggabungan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam mata pelajaran boleh merentasi mata pelajaran, ya. Contohnya dalam satu subjek di mana topik tersebut ada pada subjek tingkatan 4 dan ada topik tersebut pada silibus tingkatan 5. Jadi kita boleh menggunakan modular ini, pengajaran secara modular. Ataupun, ya, kita boleh merentas dalam beberapa subjek yang menggunakan topik yang sama. Contohnya dalam tajuk alam sekitar, ya, dalam tajuk alam sekitar, subjek geografi ada berkaitan dengan tajuk alam sekitar, begitu juga dalam bahasa Melayu ataupun dalam subjek sains. Jadi di sini pendekatan modular ini sangat berkesan, ya, memudahkan guru terutamanya dan pelajar itu, ya, untuk memahami dengan lebih mudah. Kerana dalam beberapa subjek itu, topik itu diajar. Right? Okey. Untuk bidang kemanusiaan ini, jadi saya telah meminta semua panitia semua subjek ini mengadakan bengkel RPH modular, ya. Jadi di sini ada 6 RPH dihasilkan yang merentasi gabungan di antara semua subjek, ya. Jadi guru-guru ini telah belajarlah, ya, bagaimana kita nak melaksanakan modular dalam PDPC, ya. Right? Okey, seterusnya latihan dalam perkhidmatan, ya. Okey, saya rasa semua sekolah pun sama mengadakan latihan dalam perkhidmatan, ya. Jadi kami telah menjalankan kajian tindakan dan inovasi, ya, terutama kepada guru-guru. Jadi di sini kita telah menjemput, ini adalah yang baju biru tersebut adalah guru cemerlang matematik, ya, Cikgu Azmi Ahmad daripada daerah Tampin. Jadi beliau telah memberikan berkongsi bagaimana untuk melaksanakan satu kajian tindakan dan inovasi yang baik, ya. Jadi sebenarnya daripada hasil LDP yang dijalankan tadi, ada guru di bawah bidang saya telah melaksanakan kajian tindakan itu dan telah memasuki pertandingan dan telah memenangi tempat lah ada pertandingan. Okey, seterusnya LDP motivasi, ya, pelbagai LDP dijalankan, LDP TS25, ya, bengkel Google Classroom, LDP untuk PBD, ya, LDP kursus video recording dan education norma baru, ya. Kita tahu, ya, pada tahun 2020, ya, cabaran kepada guru kita pada masa tersebut berlakunya pandemik COVID, ya. Jadi kita punya PDPC banyak dijalankan melalui PDPR, ya. Okey, untuk setiap panitia, ya, contohnya panitia pendidikan moral, ya, setiap panitia perlu mengadakan mesyuarat, ya, perlu mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun, dan mengadakan bengkel teknik menjawab SPM terutamanya, mengadakan PLC, perkongsian pada semua ahli panitia, dan untuk pendidikan moral ni adalah melibatkan SPM, ya. Jadi biasanya selepas peperiksaan percubaan, peperiksaan pertengahan tahun, biasanya kita akan adakan dialog prestasi untuk setiap subjek yang melibatkan peperiksaan, ya. Okey, panitia geografi, panitia pendidikan seni, seni visual, ya. Jadi antara aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh panitia. Okey, ini adalah panitia sejarah, ya. Panitia sejarah telah mengadakan program yang dipanggil Bicara Tokoh Sejarah, ya. Jadi setiap minggu, ya, kita telah melantik ataupun memilih pelajar untuk membaca berkaitan dengan tokoh sejarah. Kita pilih seorang tokoh dan seorang pelajar akan membaca. Dari situ secara tidak langsung pelajar-pelajar ini dapat pengetahuan dan dapat mengulang kaji lah, ya. Maksudnya kita
sentiasa setiap minggu itu ataupun kita tahu ada tokoh-tokoh yang diperkenalkan yang mungkin pelajar ini tidak mengenali ataupun tak ingat dah ya, dalam subjek sejarah. Ya. Seterusnya bengkel teknik menjawab sejarah SPM. Ya. Kebiasaannya contoh pada masa kini ya, sekarang ni macam peperiksaan percubaan sedang berlangsung. Jadi setiap panitia mesti mengadakan bengkel teknik menjawab. Jadi kita biasanya akan menjemput guru-guru pakar ya, untuk memberi teknik ya, ataupun tips-tips ya, supaya pelajar ini boleh menjawab subjek sejarah ni ya, kertas subjek sejarah. Dan reward ya kepada pelajar yang mendapat keputusan peningkatan pencapaian keputusan. Okey, untuk panitia sejarah ni kami ada sebuah galeri ya. Sebuah galeri di mana terdapatnya dokumen ataupun bahan-bahan yang boleh dijadikan rujukan kepada pelajar-pelajar di sekolah ini ya. Ada satu bilik khas ya yang kita sediakan supaya pelajar boleh masuklah ya, dan kita boleh adakan dalam kelas tersebut. Okey, seterusnya panitia pendidikan Islam ya dan tasawur Islam ya. Kerana pelajar Islam tidak ramai ya, jadi ada seorang ustaz dan ustazah lah ya. Keceriaan pada masa tersebut surau itu agak suramlah sikit, jadi saya minta panitia pendidikan Islam menceriakan surau ya. Okey, dan seterusnya mesyuarat panitia daerah ya. Pada masa tersebut sekolah SMK Tanah Merah adalah merupakan fungsi panitia untuk subjek pendidikan Islam dan tasawur Islam. Jadi biasanya kita ada mesyuarat lah ya, mengadakan aktiviti ya bersama dengan pegawai PPD. Okey, untuk seorang guru pendidikan Islam ini, Ustaz Hadi Syam ini telah melaksanakan kajian tindakan dan inovasi yang mana beliau telah mendapat tempat ketiga individu di peringkat daerah Port Dickson. Ya. Okey, jadi bagaimana guru ini melaksanakan ya kajian tindakan ini susulan daripada LDP yang telah kita laksanakan sebelum itu, dan kajian tindakan itu telah disebar luas ya di beberapa sekolah di daerah Port Dickson ya. Dan satu perkara, kertas kajian tindakan guru tersebut saya telah saya telah forward, saya hantar kepada rakan-rakan saya yang pakar ya, yang mahir dalam kajian tindakan di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan ya. Sebab dulu saya pensyarah kukuh di sana, so hubungan ataupun dengan rakan-rakan di sana masih ada lagi. Saya mohon bantuan ya untuk rakan-rakan saya melihat dan ditambah baiklah ya. Jadi hasilnya guru ini telah mendapat tempat ketiga. Okey, seterusnya adalah dalam tempoh penghujung tahun itu ya, saya mengadakan soal selidik ya, soal selidik pengurusan saya sebagai guru kanan mata pelajaran bidang kemanusiaan ya. Saya ingin membuat refleksi diri saya sendiri ya. Jadi saya telah sediakan satu link dan 12 soalan ya, dan di mana semua guru, 17 guru tadi menjawab keseluruhan soal selidik yang saya telah berikan ya. Jadi sebenarnya dalam soal selidik itu saya tidak letak nama ya, sebab saya nak tahu secara random apakah ulasan yang diberikan oleh guru-guru tersebut kepada saya ya. Sebenarnya ini adalah saya gabungkan ya. Semasa saya menjadi pensyarah kurikulum di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan ya, di akhir sesi semester ya, pelajar akan menilai pensyarah ya. Keseluruhan kelas yang kita ajar ya, pelajar akan menilai pensyarah, dan itu adalah sebagai satu bukti bagaimanakah pengajaran seorang pensyarah. Jadi hubungan daripada itu saya pun mengambil
satu pendekatan lah. Saya ingin mengetahui refleksi diri saya. Bagaimanakah penilaian guru-guru di bawah saya semasa saya menjadi guru kanan mata pelajaran. Alright. Okey, ini adalah link soal selidik yang saya telah berikan kepada semua guru di bawah bidang sains sosial ini, dan maklumat semua ulasan tersebut saya tidak edit ya. Ini adalah saya tak tahulah ulasan diberikan ni jujur. Saya rasa jujurlah kot ya, daripada semua guru-guru di bawah bidang saya. Jadi pelbagai saya terima dengan hati terbuka. Mana yang kurang saya perlu tambah baik. Daripada sini saya boleh melihat keseluruhan ulasan daripada guru-guru di bawah bidang saya ini memberi satu ulasan yang positif lah ya. Di mana saya perlulah menambah baik mungkin mana yang kurang sebagai ketua bidang ya. Mana yang dirasakan kurang bagi saya tu saya akan tambah baiklah ya. Jadi di situ ada 17 ya ulasan yang diberikan ya. Ada yang ucapkan terima kasih, ada yang kata baik. Jadi saya terimalah dengan hati terbuka. Kalau guru-guru di bawah bidang saya mengatakan yang negatif pun saya terima juga, sebab kita sebagai pemimpin, sebagai ketua, kita mestilah open ataupun terbuka menerima teguran ya. Menerima pandangan ya daripada guru-guru di bawah bidang kita ya. Right. Okey, jadi penambahbaikan daripada pengurusan bidang ini, jadi dari segi pengurusan panitia ya, saya perlu untuk memastikan pengurusan fail panitia yang lengkap ya, dan panitia ini berkaitan dengan kewangan panitia ya, dan program-program ya. Jadi untuk panitia juga pertandingan dalam kajian tindakan inovasi ya, dalam bidang kemanusiaan. Jadi ada 2 orang guru yang telah memasuki pertandingan. Okey, dan kecemerlangan kepimpinan pengurusan, kepimpinan berkesan ya. Jadi saya ingin meningkatkan kepimpinan GKMP lah ya, saya sebagai ketua panitia dan juga ketua panitia juga ya. Dan biasanya untuk apresiasi guru ini ya, biasanya setiap tugasan yang telah diberikan oleh guru tu saya akan ucapkan paling tidak pun kita mestilah ucap terima kasih ya. Itu dan penghargaan yang lain kebiasaannya apabila ada program ya, saya akan jamu ataupun bagi makanlah ya kepada guru-guru. Bila ada program kita jamu makan, bila kita arahkan ada contoh ada gotong royong, ada buat tugasan ya. Jadi ini boleh merapatkan hubungan sama guru ya. Okey, impak daripada amalan pengurusan bidang ini ya. Jadi pencapaian akademik tadi sebenarnya dia telah meningkat ya. Dan dari segi pengurusan panitia tadi keseluruhannya keperluan PDPC PAK 21 dilaksanakan ya, dan keperluan dalam pengurusan panitia ya, panitia bermesyuarat, kita adakan LDP, PLC, pencerapan. Ini adalah kebiasaan ya yang kita buat ya, semua sekolah buat, semua ketua bidang buat ya. Dan khususnya kecemerlangan kepimpinan ya yang berkesan ya. Jadi dari sini saya dapat membimbing guru pendidikan Islam ke peringkat daerah, dapat tempat ketiga, dan ketua-ketua panitia yang lebih kompeten ya untuk mengurus panitia masing-masing. Right? Okey, ini adalah saya ingin tunjukkan video ya. Right? Video bilik alatan PKPK. Tadi kita lihat dari segi gambar ya, cikgu. Okey. Pada masa saya rakam video tu hujan lebat pula ya. Jadi ini adalah masuk ada carta organisasi. Okey, kemudian kita ada sudut untuk peraturan ya. Peraturan bilik alatan, dan itu adalah contoh ya, baju sukan. Sekolah ini mewakili 4 rumah sukan ya. Okey, dan seterusnya kita akan pergi lihat
apa yang ada di dalam bilik ini. Ya. Okey, ruang bilik ini adalah besar ya. Jadi apabila ujian segak ya, terutama pelajar perempuan ya, pelajar perempuan ni bila buat ujian segak dia malu sikit. Jadi bilik ini sangat sesuai ya. Sebab bilik ini dia besar sebuah bengkel ya. Jadi ini adalah sudut di mana pelajar boleh ada sudut ruang bacaan tadi, dan kita ada sudut ruangan info ya, maklumat ya di dalam untuk subjek PJK ya. Jadi segala maklumat kita letak di situ, dan ini berkaitan dengan sains sukan. Minta maaf lah cikgu, masa ambil gambar ni, video ni agak goyang-goyang sikit kan. Okey, ini adalah ruang rak untuk penyimpanan fail-fail untuk bilik PJPK ni. Dan ini adalah ruangan buku-buku yang mungkin boleh menjadi rujukan pelajar-pelajar. Ya. Dan ini adalah ruangan untuk peralatan ujian kecergasan segak. Ya. Dan kita ada pena ataupun banting ya, banting untuk ujian kecergasan segak. Ya. Jadi ini semua sebenarnya adalah hasil kerjasama semua guru-guru dan pelajar. Ya. Pelajar juga membantu untuk menyediakan bilik ini. Okey, di bahagian sudut itu adalah ruangan, ada gambar itu sebenarnya atlet-atlet ataupun pemain-pemain Malaysia ya. Jadi kita paparkan dalam sukan-sukan ya, yang mana pemain-pemain negara kita yang mewakili ke peringkat antarabangsa. Dan ini adalah ruangan, setiap sudut atau ruangan dalam bilik ini kita ceriakan ya, dan kita susun peralatan, mengikut label ya. Jadi kebiasaannya kita minta bantuan pelajar untuk mengemaskan bilik ini, dan kita berilah SSDM ya, amalan baik kepada pelajar ini tadi ya. Ni. Jadi semua peralatan kita simpanlah di dalam bilik ini ya. Jadi untuk sesi PDPC ya, kita adakan di padang di sebelah luar sana. Right. Okay, ini adalah hasilnya setelah dalam tempoh 2 bulan lah kami menyediakan bilik ini. Ya. Okey, ini adalah hasil daripada pembentangan saya ya. Pembentangan perkongsian amalan terbaik ya tahun 2020. Pada masa tersebut perkongsian saya melalui Google Meet kerana pada ketika itu pandemik COVID masih ada lagi ya. Saya bersama 2 orang guru saya lah ya. Yang ini adalah Ustaz Hadiri Syam yang membuat kajian tindakan ya, mendapat tempat ketiga itu. Didik hibur satu pendekatan menyeronokkan dalam PDPC Pendidikan Islam, dan Cikgu Riki Azrin ya, aplikasi teknik PESA dan IKMN dalam mata pelajaran sejarah ya. Jadi disebabkan proses pembentangan di dalam Google Meet, jadi penyampaian hadiah dilakukan di Pejabat Pendidikan Daerah PPD Provinsi ya. Jadi terima kasih kepada Puan Suzalin dan Puan Kamalia ya, yang menyerahkan ya sijil pada hari tersebut ya. Okey, ini adalah perkongsian saya yang kedua ya Cikgu. Sebenarnya saya ada buat 2 perkongsian ya. Ini pada tahun 2021 ya. Jadi pada tahun 2021 secara totalnya berlakunya COVID-19 itu memang kita tinggal di rumah. Dan pada masa tersebut, semasa pemantauan saya kepada guru bidang saya ini, ada guru yang tidak mahir menggunakan aplikasi ICT ya, untuk membuat Google Meet dan sebagainya ya. Jadi di sini saya membuat lagi satu kajian, iaitu penggunaan aplikasi alternatif
dalam PDPR menerusi PLC ICT norma baru dan bidang sains sosial. Jadi tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ICT teknologi dengan komputer semasa PDPR. Ya. Jadi memang ada cikgu yang tak tahu macam mana nak mengajar menggunakan Google Meet. Ya. Ada semasa pemantauan saya bersama pegawai SIC, kita ada satu ketika tu bila kita buat breakout room, pelajar tu tak ke mana dah. Lepas tu kesudahannya terus hilang. Ya. Jadi apa tindakan saya sebagai ketua bidang? Saya telah melaksanakan PLC ICT 4 siri. 4 kali pada setiap hari Jumaat. Ya. Jadi ini saya mendapat bantuan daripada rakan saya juga iaitu pensyarah ICT dari Kolej Matrikulasi Melaka. Jadi kita adakan PLC ini selepas waktu PDPC selesailah pukul 2 hingga pukul 4 petang. Jadi tajuk dia adalah berbeza-beza. Ya. Jadi rakan saya ni Puan Amrizah lah ya, pensyarah ICT Kolej Matrikulasi Melaka ini telah memberikan berkongsi bagaimana nak mengajar menggunakan aplikasi alternatif ini ya. Pada masa itu ICT ni sangatlah diperlukan ya, bagaimana sebab kita nak mengajar pelajar menggunakan PDPR ya. Jadi macam mana nak gunakan gamifikasi ya, aplikasi alternatif menggunakan video ya, infografik ya, dan sebagainya ya. Jadi sepanjang tempoh kursus tersebut ya, 4 kali ya. Jadi guru-guru yang free, yang perlukan pengetahuan ya. Jadi setiap kali perkongsian tu tajuk dia berbeza-beza. Ya. Mengikut request daripada cikgu. Cikgu contoh Jumaat ni cikgu nak belajar tajuk apa. Jadi biasanya satu sesi kita buat 2 atau 3 topik atau 3 tajuk aplikasi ICT lah ya. Supaya guru-guru lepas tu dia akan gunakan dalam PDPR. Okey. Sebenarnya guru-guru di bawah bidang kemanusiaan ni tidak mahir ya. Memang sebab kebiasaannya guru ICT, satu perkara kami tak ada guru ICT yang betul-betul yang mahir. Jadi guru-guru bawah bidang kemanusiaan ni kebetulan pula pada bulan Merdeka kami perlu melancarkan sambutan bulan kebangsaan ya pada tahun 2021. Dengan belajarnya melalui PLC ICT ini, jadi saya request dengan rakan saya itu kita nak belajar bagaimana kita nak melancarkan, buat aktiviti program di dalam YouTube. Jadi cikgu-cikgu saya ni belajarlah bagaimana kita nak upload nanti semua video ataupun semua ni dalam YouTube ya. Jadi semuanya sebab kita buat di rumah ya. Jadi pada 30 Ogos 2021 ini first time lah ya program sekolah kita masukkan di dalam YouTube ya. Jadi kalau sampai sekarang rasanya YouTube tu pun boleh tengok lagi ya. Right? Okey. Jadi banyak manfaatnya lah ya. Daripada belajar ICT tadi 4 kali bersama pensyarah tu tadi, kita dapat hasil di mana contoh guru-guru tadi telah menyimpan bahan-bahan PDPR tadi, dokumentasi di dalam MyLingla. Ya. Jadi ini pun perlu belajar sebab masa PDPR tu ya, bahan-bahan cikgu kat mana cikgu nak simpan. Ya, jadi kita simpan dalam ini sebagai dokumen. Okey, jadi impak daripada PLC ICT ya, yang telah bidang ni jalankan, jadi dokumentasi bahan ya, jadi cikgu boleh simpan, jadi program sekolah ya, kita boleh buat secara YouTube live ya, secara streaming YouTube live. Jadi murid pun rasa happy, seronok apabila PDPR cikgu dapat jalankan dengan baik ya. Dan advantage lah ya, bila kita rekodkan PLC cikgu di dalam perekodan SPL KPM ya. Okey, ini dan seterusnya saya juga sebagai ketua bidang boleh melakukan pencerapan dan pemantauan kepada guru-guru saya dengan mudah ya. Kalau kita tengok gambar yang pertama itu ada KPPD Port Dickson pun ada masuk mencerap ya guru-guru bersama dengan Puan Hajah Suzalin ya, SIC
daripada PPD ya. Jadi pencerapan kami dapat lakukanlah ya. Okey. Untuk perkongsian ini saya menerima anugerah emas lah ya untuk kali kedua ya, dan bermanfaat jugalah kepada guru-guru saya. Dan untuk perkongsian ini, pembentangan ini dilakukan secara bersemuka ya di SSTP di Port Dickson ya. Jadi mudah sikitlah urusannya ya. Right? Okey, seterusnya ya. Sekolah SMK Tanah Merah ini merupakan pengurusi panitia untuk subjek pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan ya untuk daerah Port Dickson ya. Jadi sebagai pengurusi panitia daerah ni, panitia untuk subjek PJK ni kita mengadakan PLK ya. Bagaimana kita adakan tajuknya pemugaran di SKP pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, dan kita jemput ini adalah jurulatih kebangsaan ya untuk subjek PJPK ya. Jadi mereka telah memberi perkongsian lah ya. Jadi walaupun PDPR ya, walaupun kita berada di rumah, tetapi PLC dan urusan semua kita perlu lakukanlah ya untuk perkongsian. Dan ini adalah tentatif dia ya. Okey, seterusnya berkaitan dengan masih disebabkan sekolah ni merupakan pengurusi panitia pendidikan jasmani. Jadi sebagai perkongsian untuk panitia daerah, saya telah mengadakan klinik asas kriket ya. Di mana sebelum ini ada seorang guru ya, Cikgu Anwar ni adalah merupakan pemain kriket Malaysia. Tetapi beliau telah berpindah di sekolah di Seremban ya. Jadi kita menjemput mereka, beliau dan bersama tim dia lah bagaimana untuk mengajar subjek kriket ya. Subjek kriket ni agak sukar sikit lah, bukan semua orang mahir ya. Jadi kita jemput semua pelajar, semua sekolah, dan ada wakil untuk setiap sekolah itu untuk menyertai klinik ini ya. Okey, seterusnya untuk pertandingan combat ya, permainan PJPK pada tahun ini 2023 ya. Pada 31 Januari 2023 ya, kita mengadakan program combat. Sebenarnya combat itu adalah akronim ya cikgu. Daripada perkataan K itu adalah untuk kumpulan ya, O itu untuk folio, dan M itu untuk mempamir, B itu untuk bentang, dan T adalah tanding ya. Jadi sebenarnya senang cerita, kalau combat ni dia lebih kurang macam PBL lah ya, project based learning ya. Jadi tapi kita khususkan kepada subjek pendidikan jasmani ini, kita disebabkan sekolah ini merupakan pengurusi panitia, jadi kita perlu adakan aktiviti untuk pelajar. Jadi apa yang kita buat adalah pelajar ini menghasilkan setiap sekolah menghantar satu kumpulan pelajar menyediakan tugasan tajuk yang diberikan dan membuat pembentangan ya. Okey. Inilah dia pertandingan permainan panitia PJPK, di mana setiap sekolah kita cabut undi, setiap sekolah akan dapat setiap permainan sukan yang berbeza-beza, dan mereka akan pelajar-pelajar kumpulan mereka akan membentangkan setiap permainan tersebut. Yang ini memang betul macam PBL lah ya, project based learning, tetapi di dalam untuk subjek pendidikan jasmani dan kesihatan ya. Jadi contoh sekolah kami kebetulan dapatlah tajuk bola keranjang ya. Dan ada 2 orang pelajar yang mewakili Negeri Sembilan dan juga pelajar yang mewakili Sukma, Sukan Malaysia. Jadi mereka dapat membentangkan dan dapat membuat demonstrasi ya, bagaimana pelakuan permainan bola keranjang ya. Sekolah lain yang macam di tengah ini permainan sepak takraw ya. Jadi ini adalah berbentuk pertandingan. Jadi di sini saya juga telah menjemput rakan saya daripada Kolej Matrikulasi, rakan pensyarah saya dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan ya, pensyarah co-curriculum, iaitu Cikgu Rizam,
Cikgu Zulkifli dan Cikgu Syahril ini. Jadi mereka lah yang menilai, ya. Mereka yang menilai persembahan ataupun pembentangan pelajar itu tadi. Right? Okey. Jadi hasilnya pelajar-pelajar dapat membentang dengan baik dan mudah memahami setiap permainan, ya, yang ada. Okey, ini adalah contoh, ya. Ini adalah pelajar ni adalah wakil Negeri Sembilan, ya, untuk dalam MSSM dan juga Sukma. Dalam pembentangan ini, kumpulan pelajar akan membuat penerangan dan pelajar membuat demonstrasi. Dan mereka membentang mengikut giliran lah, ya. Jadi juri tersebut dia membuat penilaian lah kepada pembentangan pada setiap kumpulan. Jadi sebenarnya dalam pertandingan pembentangan ya, kita dapat menilai, ya, pelajar ini dia apa yang dikata, right? Okay, saya stop di situ. Okey. Seterusnya saya pergi kepada pencapaian dalam subjek SPM lah, terutamanya, ya, bidang kemanusiaan. Pelaporan SPM bermula tahun 2020 semasa saya memegang ketua bidang kemanusiaan sehingga 2022. Okey, ini adalah perbandingan, ya, pencapaian subjek bidang sains sosial, ya. Okey, untuk subjek sejarah tahun 2021, ya. Kalau kita lihat pada tahun 2020, grade purata mata pelajaran adalah sangat rendah, ya, iaitu 6.58 dengan peratus lulus adalah 69.03%, ya. Tetapi saya telah membuat kepada guru-guru sejarah ini, kita bagi bimbingan, LDP, PLC dan sebagainya, berlaku peningkatan pada tahun 2021, ya, dengan GPMP 5.75 dan peningkatan peratus sebanyak 84.16%. Jadi perbezaan GPMP itu ada meningkat. Gitu. Untuk subjek pendidikan moral, ya, PSV, pendidikan seni visual, ya, kebiasaan sekolah ini mencapai 100% pelajar lulus. Untuk subjek tasawur Islam, ya, tasawur Islam 2.17 dan untuk pendidikan Islam 5.76, ya. Jadi ada meningkat, ya. Ada berlaku kenaikan dan penurunan jugalah, ya. Jadi di sini 5 subjek, ya, yang saya perlu fokuskan kepada panitia ini kena melibatkan keputusan pencapaian SPM, ya. Okey, ini ada perbandingan pada tahun 2021 dan 2022, ya. Jadi pada tahun 2022 untuk subjek sejarah berlaku peningkatan, ya. Berlaku peningkatan di mana grade purata pelajaran telah meningkat kepada 5.48, ya, dengan peratus 91.35, ya. Untuk makluman semua, kalau sekolah mendengar subjek sejarah ni sangat penting untuk pelajar lulus untuk mendapat layak sijil, ya, layak sijil LMS, layak sijil untuk keperluan maksudnya kalau untuk further study mereka akan dapat sijil. Okey, untuk subjek pendidikan moral ada kejatuhan sikit dan untuk subjek PSV masih kekal 100%, tapi ada berlaku penurunan GPMP dan tasawur Islam ada berlaku penurunan GPMP lah, ya, dan untuk subjek pendidikan Islam ada berlaku kenaikan untuk GPMP iaitu 95%, ya. Jadi setiap tahun cabarannya pelajar adalah berbeza.
kualiti pelajar pun berbeza, cuma guru perlulah memantapkan untuk pengajaran dan meningkatkan pencapaian. Ini adalah keputusan sejarah 5.48 dengan peratus lulus 91%. Okey, justifikasi bagaimana peningkatan sejarah SPM ini Jadi keputusan sejarah SPM di sekolah ini telah meningkat setiap tahun bermula daripada 2020 dia hanya 69%, kemudian pada tahun 2021 84%, dan pada tahun 2022 91.3%. Jadi ini adalah keputusan yang terbaik untuk tempoh 5 tahun bermula daripada 2017 sehingga 2022 dengan peningkatan 22.27%. Jadi keputusan sejarah ini membantu bersama dengan subjek bahasa Melayu untuk mendapatkan layak sijil layak mendapat sijil diharapkan dapat meningkatlah terutamanya pada tahun ini. Jadi apa yang dijalankan oleh panitia sejarah ini mereka melaksanakan kelas bimbingan berfokus terutamanya pelajar cemerlang sederhana dan galus, program modul efektif ada modul-modul, program hebat-kebat program gala modul Freya bengkel teknik menjawab guru yang komited pengalaman menanda kertas peperiksaan sejarah SPM. Untuk maklumat semua, guru-guru yang mengajar subjek sejarah ini adalah yang menanda kertas, yang mahir. Jadi mereka ni mudah untuk mengajar pelajar terutamanya bagaimana teknik kepada pelajar ini, dan PLC juga kepada guru-guru. Okey, untuk pengetahuan semua, target grade purata sekolah GPS sekolah adalah 5.3, sekolah telah mencapai 5.30. Jadi pada tahun 2021 pun grade purata sekolah masih kekal 5.30, 2 tahun berturut-turut kekal pada grade yang sama Jadi pada tahun 2023 ini kami menyasarkan, sekolah menyasarkan adalah 4.98 Jadi kita harapkan berlakulah peningkatan grade purata sekolah ini walaupun 0.02 sebenarnya kalau meningkat 0 point tu pun dah at least grade purata sekolah ini boleh meningkatlah kepada angka 4 Okey, dan untuk sasaran layak sijil SPM kita sasarkan kepada 93%. Di mana kalau sebelum ini kita mencapai 91% untuk layak sijil. Dan kita sasarkan semua pelajar lulus semua subjek dalam 89%. Diharapkan pada tahun ini keputusan akan meningkatlah dan kita harapkan dapat membantu daerah juga keputusan dalam daerah juga Okey, ini adalah keputusan SPM 2023 bagi sekolah ini kalau cikgu-cikgu tengok yang merah itu berlakunya penurunan GPMP jadi sebenarnya grade purata sekolah tidak bergerak kekal pada 5.30 kerana subjek elektif tersebut tidak berlaku peningkatan jadi sebenarnya semua subjek menyumbang kepada grade purata sekolah dan pada masa kini peperiksaan percubaan SPM sedang berlangsung. Jadi semua pelajar dan semua guru sedang berusahalah untuk meningkatkan pencapaian keputusan SPM. Okey, jadi ini adalah sasaran grade purata dan peratus lulus SPM untuk 2023 Jadi kita sasarkan sejarah bagi tahun ini kita boleh harap lulus 56.52% dengan grade purata 5.24 Dan pendidikan Islam 100%, pendidikan moral 89.01% dengan GPMP 5.07, pendidikan seni tafsir Islam 100%. Kita kalau biasanya PSV itu memang kita boleh lulus 100%, tetapi kita nak meningkatkan grade purata untuk mata pelajaran lah terutamanya dan tafsir Islam 3.59%.
Jadi sekolah berusaha ke arah untuk mencapai sasaran grade purata dan purata lulus, ya. Jadi pelbagai usaha telah dilaksanakan, ya, kepada semua pelajar dan usaha guru-guru, ya. Jadi kita harapkan pada tahun hadapan lah, ya, keputusan SPM dapat kita dapat hasilnya lah, ya, dengan baik, ya. Jadi saya rasa itu sajalah perkongsian saya, ya, untuk petang ini. Right. Okey, cikgu-cikgu, diharapkan perkongsian saya pada petang ini bermanfaat lah, ya, kepada semua guru. Sebenarnya perkongsian ini bukan saja terutama kepada bidang kemanusiaan ataupun bidang sains sosial, tetapi semua bidang. Tetapi sebagai guru kanan mata pelajaran, ya, ketua bidang perlu melaksanakanlah, ya, mengkaji dalam bidang masing-masing apakah keperluan ataupun perkara yang perlu ditambah baik, ya, supaya kita dapat meningkatkanlah terutamanya pencapaian, ya, dalam keputusan SPM, ya. Jadi saya rasa saya berhenti di sini, ya. Terima kasih, ya, kepada semua guru, ya, yang telah hadir bersama di dalam Zoom ini, ya. Jadi saya harap perkongsian ini bermanfaatlah kepada semua guru. Mungkin mana yang boleh diguna pakai, cikgu boleh berkongsilah, ya. Dan saya harapkan sekolah cikgu pun akan maju jaya dan berjayalah dalam pencapaian sekolah masing-masing. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, saya serahkan kembali kepada Cikgu Mira. Terima kasih Cikgu Zarina. Memang satu presentation yang sangat mantap dan saya pun like, wow, banyaknya cikgu ni buat. Ya, memang Kami di sekolah rendah seorang cikgu ditugaskan untuk satu panitia. Nak uruskan satu panitia pun dah pening kepala. Ya, Tadi cikgu cakap 7 panitia kan? ya, setuju. Ya. Memang hebatlah cikgu. Okey cikgu, izinkan saya bacakan komen-komen ya. Okey. Cikgu James, terima kasih atas perkongsian hari ini. Dapat ilmu dan bermanfaat. Cikgu N mengucapkan terima kasih. Cikgu Hairullah mengucapkan thank you. Cikgu Dan, thank you cikgu perkongsian yang bermanfaat. Cikgu Frentele Titus mengucapkan terima kasih cikgu. Cikgu Wan Atika mengucapkan thank you. Tiada soalan cikgu dan semua mengucapkan thank you atas presentation cikgu yang sangat mantap tadi. Sebab cikgu boleh nampak dari sebelum COVID, semasa COVID dan selepas COVID. Memang nampaklah cikgu di situ flow cikgu. Ya, dia cabaran dia semasa COVID, ya. Jadi bagaimana kita nak memantapkan guru-guru lah terutamanya pada ketika itu. Walaupun kita di rumah pada masa tersebut, tapi saya sentiasa berfikir bagaimana saya nak maksudnya guru-guru saya boleh melaksanakan tugas seperti biasa, ya. Cikgu-cikgu mesti kompeten, ya, melaksanakan PDPR, ya. Jadi saya menjalankan usaha macam itulah dan saya mudah kerana saya mendapat hubungan yang baik dengan rakan-rakan pensyarah di tempat lama saya, ya. Sebab saya dulu pensyarah, jadi apabila ada satu macam ni, apabila saya nak keperluan pakar dalam ICT, saya kontak kawan saya pensyarah ICT. Apabila saya memerlukan penilai hakim untuk program combat tadi, saya kontak kawan saya pensyarah tu, mereka datang. Jadi secara tak langsung hubungan tu masih berterusan lah. Dan di sini maksudnya dari segi jaringan dan jalinan sekolah itu ada, ya. Hubungan dengan satu organisasi luar, ya. Jadi saya sebenarnya sukalah berkongsi sebab saya dah kenal rakan-rakan saya, jadi kita mohon bantuan dan mereka pun welcome, ya. Jadi kita berkongsilah, ya. Dan ini adalah perkongsian saya, ya. Setakat ni saya dah 2 kalilah present dan mendapat anugerah emas, ya. Untuk tahun 2022 tu sebenarnya peluang diberikan kepada
guru-guru lain yang terlibat PBL, dan pada tahun 2023 sebenarnya saya telah memangku jawatan sebagai PKHAM, ya. Pada bulan 2 PKHAM bersara, ya. Saya sebagai ketua bidang diarahkan oleh pengetua untuk memangkulah jawatan PKHAM. Dan pada masa yang sama saya telah menerima jawatan sebagai PK Koko, ya. Pada masa tersebut bila berlakunya pelantikan watikah, PKHAM yang dilantik tidak mahu hadir ke sekolah. Jadi saya meneruskan memangku PKHAM selama lebih kurang dalam 7 bulan lah. Saya memegang 2 jawatan, saya pegang jawatan PK Co-Curriculum dan juga PKHAM. Sehinggalah bulan 7 baru ni PKHAM yang sebenarnya yang telah dilantik masuk ke sekolah ni. Jadi saya telah melakukan 2 jawatan lah dalam pada masa yang sama. Dan sebenarnya cikgu, saya ingin berkongsi lagi sekali, ya. Sebagai guru, ya, sebagai MLT, ya, tak kiralah ketua panitia ataupun ketua bidang, ya, guru kanan mata pelajaran, cikgu perlulah melakukan apa-apa program, ya. Sekarang ni kalau kita lihat untuk kenaikan pangkat, ya cikgu, kenaikan pangkat semua melalui temu duga, ya Cikgu Mira, ya. Kita di PPD kan, ya, melalui temu duga yang dijalankan oleh pihak PPD, ya. Kebiasaannya dalam temu duga tersebut, ya, ni saya bagi soalan bocor lah, ya, sebab saya pun pergi temu duga, ya, untuk jawatan penolong kanan co-curriculum ini, jawatan PK ni. Penemu duga akan bertanya, apakah berikan satu program yang cikgu telah jalankan memberi satu impak yang besar kepada sekolah ataupun pelajar, ya. Jadi kalau memang cikgu ada buat, ya, ketua panitia, ketua bidang memang ada buat, ya, jadi cikgu mudah untuk menjawab soalan tersebut. Dan lagi satu perkara saya ingin berkongsi juga, saya telah menghadiri pentaksiran NPQL, ya, ataupun temu duga NPQL lah untuk menjadi pengetua, ya. Dan saya telah melepasi, alhamdulillah saya telah melepasi lulus temu duga dan telah menghadiri ada pentaksiran kecergasan, ya. Saya sebenarnya untuk bulan Disember ini menantilah, menunggu untuk kemasukan kursus di IAB itu. Semasa saya nak sharing, ya, cikgu. Kalau cikgu ada mungkinlah, ya, cikgu pada satu masa nanti ada berniat untuk menjadi pengetua guru besar dan sebagainya, ya. Cikgu perlu melakukan satu program, ya. Itu pun sama juga, semasa temu duga tersebut penemu duga telah memberi satu soalan, ya. Cikgu tolong tolong ceritakan apakah program yang cikgu buat. Berikan satu program yang memberi impak yang besar kepada kemenjadian pelajar dan juga sekolah, ya. Jadi sebenarnya sebagai guru, ya, kalau kita tak pegang jawatan apa pun, tetapi kita perlulah menghasilkan satu satu yang berkualiti, yang memberi kesan, ya. Mungkin kalau dalam kelas kita memberi kesan kepada impak kepada pelajar itu, ya. Jadi saya harapkan perkongsian saya ini bermanfaatlah kepada semua, ya. Dan mungkin boleh share kepada mana-mana pihak, ya, yang boleh dijadikan sebagai panduan lah, ya. Okey, terima kasih kepada semua guru yang hadir pada hari ini, ya, pada Cikgu Mira, dan kepada semua yang mendengar ataupun yang bersama, ya, pada sesi CDL pada CD 21, ya. Terima kasih semua. Cikgu, saya mendoakan cikgu menjadi pengetua lebih cepat. Terima kasih. Okey. Sebelum mendapatkan link, boleh kita bergambar dulu. Mohon semua orang buka kamera. Izzuddin, Ya saya. boleh kita ambil gambar, InsyaAllah Izzuddin? boleh. Okay, cikgu-cikgu yang hadir di dalam CDL ni boleh buka gambar masing-masing. Kita ambil gambar, ya. Kita ada 3 panel. Kita ada 5. Sedia ya semua? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 11. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Okey, kita akan lihat banner perkongsian untuk minggu hadapan. Izzuddin, can you please share, Izzuddin?
Okey. Saya akan bacakan ya. CDL Hands-on Online Session Negeri Sembilan siri yang ke-22 ialah Segitiga Magic. Wow. Okey. Oleh Cikgu Nur Hayati binti Ibrahim dan Cikgu Nurul Azmida binti Mamat. Segitiga Magic merupakan alat bantu mengajar yang digunakan oleh guru biologi dan kimia untuk membantu murid-murid menguasai mata pelajaran ini. Next week pun daripada sekolah menengah. So, siapa yang berminat boleh join untuk belajar mengenai segitiga magic ini. Izzuddin ramai dah tanya link Izzuddin. So, boleh kita share link? Boleh, siap lagi saya akan share. Dimas Han. Okey, tunggu ya cikgu-cikgu. Kita ada lebih kurang 58 guru dalam talian. Cikgu Zarina ni boleh buka fanbase ni. Ada 58 guru dalam talian. Okey, menunggu link kehadiran. Okey.